Okey, baiklah murid-murid, kita kembali pada penerangan yang berikut sebelum kita masuk kepada sebut dan tulis waktu. So, cikgu ulang balik untuk pusingan lengkap jam. Untuk pusingan lengkap jam, dia mengambil masa selama 60 minit berpandukan kepada sengatan tersebut. Inilah cikgu panggil lah, yang ni kita panggil sengatan. Okey, cikgu ulang balik, sengatan. Okey, kalau satu sengatan, cikgu nak ingatkan awak, satu sengatan bersamaan dengan 1 minit. So dekat sini tadi awak telah pun pelajari. Okey, pelajari apa? Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan, pelajari masa yang kita boleh sebut sebagai kalau 15 minit ia bermaksud suku jam. Okey, kalau dia 30 minit, okey, ia bermaksud setengah jam. Okey, kalau dia 60 minit bersamaan dengan 1 jam. 1 jam ni bermaksud putaran lengkap. Okey, putaran lengkap. Okey, sekarang ni kamu mesti ada dapat lihat pada buku teks kita perbincangan tentang Tuan Puteri ni lah. Dia kata, adakah ini 40 minit bincangkan. So kat sini murid kena kenal pasti sengatan tersebut. Pertama sekali dia cakap tadi, adakah ini 40 minit kan? So cikgu tarik kat sini, kenal pasti dulu sengatan. Okey, kenal pasti sengatan. Okey, sengatan. So jangan salah. So dekat sini kamu boleh tengok sengatan walaupun dia tidak bermula daripada 12, dia bermula daripada 2 ni. So dekat sini dia dah ada jangkaan yang pertama mengikut sengatan-sengatan yang kecil ni. Awak kena kira. So bermula daripada sini walaupun awak tahu di nombor 2 tu dalam sifir 5 dia adalah 10. So dekat nombor 8 ni dia akan jadi 40 pada sifir 5. Tetapi jangan dan awak kena berhati-hati dengan mengira sengatan. So kalau kamu tengok kat sini, kamu kira balik, kat sini awak dah tahu 5 minit kan untuk di antara nombor 2 dan nombor 3. So nombor 3 dan nombor 4 10, nombor 4 ke nombor 5 15, nombor 5 ke nombor 6 20. Okey, nombor 6 ke nombor 7 25, nombor 7 ke nombor 8 bersamaan dengan 30. Jadi dekat sini nombor 40 pada 8 tidak terpakai. Ini bermaksud 30 minit, iaitu setengah jam. Jangan silap tu dekat sini. So kena kira betul-betul sebab dia ambil kira daripada nombor 2 pada pembukaan jam sehingga nombor 8 pada pembukaan jam yang biasa awak tahu bila dikira bermula daripada 12 sehingga nombor 8 pada pembukaan jam ia adalah 40 minit. Tetapi bila dia tanya soalan, Tuan Puteri ni cakap adakah ini 40 minit, murid kena pasti balik angka yang nombor 2 yang ada pada pembukaan jam ni, kemudian kena kira sengatan-sengatan yang ada ni. Cuma supaya murid-murid tak dapat ataupun dapat jawapan yang betul. Dia tak akan jadi salah. So murid kena kira sengatan tersebut sehingga habis ke 8. Jadi murid boleh tahu kira berturut-turut sehingga dapat jawapan dia 30 minit. Okey, selepas cikgu buat sesi penerangan bagi kenali minit ni, nanti murid kena buat soalan dekat sini. Okey, pada buku tulis matematik tahun 2, soalan pertama, sebut berapa minit A, 1A, 1B, 1C, kemudian pergi kepada nombor soalan nombor 2, lengkapkan 2A, 2B dan 2C. Ingat kat sini dia ada jam tau. Dia ada jam kat sini. Jadi jam ni murid kena lukis. Ikutlah kreativiti murid-murid macam mana nak lukis. Sebab kita ada dekat rumah. Kalau dekat sekolah, cikgu siap printkan, perbanyakkan dan siap gunting bagi murid tampal dan murid hanya lorekkan saja ataupun lukiskan pada pembukaan jam tersebut. Sekarang ni awak kena buat sendirilah. Awak ada dekat rumah. Okey, seterusnya tajuk bagi sebut dan tulis waktu. Okey, sebut dan tulis waktu ni pada muka surat 42 hingga 44. Jadi dekat sini bagaimana untuk sebut dan tulis waktu. Kita tengok situasi 3 sekawan ni. Dia berkata, sekarang pukul berapa? Jadi kawan dia yang India ni bercakap pukul 5 suku. Nampak tak? 5 suku bermaksud 15 minit. Jadi murid kena faham. Jadi dekat sini ada berapa sengatan? 15 senggatan.
Kena faham ada 15 sengatan. Jadi, tengok balik jarum jam yang pendek ni, dia menunjukkan masih lagi nombor 5 di antara nombor 5 dan nombor 6 kan. Jadi, kita dapat tahu dia menunjukkan pukul 5.15. Okey, ini dalam bentuk nombor. Okey, dalam bentuk nombor dan murid kena tulis. Okey, nombor jam ini dalam bentuk nombor jam. Dan murid kena tulis dalam bentuk waktu perkataan 5.15. Jadi jawapan ni betul. Okey, seterusnya di bawah ni. Okey, situasi di sekolah. Okey, situasi di sekolah ni dia menunjukkan lelaki sahabat dia yang pertama dia kata sekarang pukul berapa? 8.05. Ini dikenali sebagai jam analog yang dipegang oleh budak lelaki tu. Dan ini adalah jam digital yang biasa murid-murid sekolah rendah pakai dekat tangan lah supaya senang nak baca jam. Nak tahu pukul berapa pertukaran waktu mata pelajaran matematik ke sains kan, pukul berapa waktu rehat, pukul berapa waktu balik, pukul berapa waktu tasmik. Jadi murid kena tahu. So dekat sini nampak tak? Pukul 8.05 dalam bentuk angka. Okey, angka 8.05. Waktu tu kita tak tahu lagi pagi atau petang atau malam. Jangan, sebab kita tengah belajar untuk kenali dan sebut waktu. Tulis dan sebut waktu dulu. Itu dalam bentuk angka. Kalau perkataan awak kena tulis 8.5 minit. 8.5 minit. So ini dalam bentuk perkataan. Okey cikgu, kenapa jarum jam ni dia menunjuk masih lagi kekal kat situ? Ingat jarum minit ni selagi dia tidak bergerak suku jam ataupun lengkap, putaran lengkap ataupun 30 minit, dia akan bergerak perlahan-lahan menuju ke 9 ni. Awak kena ingat 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Kalau jarum jam ni, okey cikgu tunjuk sekali lagi okey. Cikgu tunjuk main titik-titik senanglah Okey, kalau jarum jam ni, okey, dia masih lagi dekat 1 ni, bermaksud dia masih lagi awal, dia berada di 5 minit lah. So, dekat sini jarum jam yang ini, okey, jarum minit ni dekat 5 minit lah. Jarum jam, minta maaf cikgu silap sebut tadi, untuk yang jarum ni dia jarum minit lah. Jarum yang pendek ni, jarum jam ni, jika dia berada di 5 minit, angka 5 minit pada permukaan jam nombor 1 ni, dia masih di nombor 8. Sekiranya dia masuk ke 3 15 minit, maksudnya suku jam ni dia akan bergerak tengah-tengah ni. Kalau sampai 6 ni 30 minit, dia akan nak menghampiri pukul 9. Apatah lagi sehingga putaran lengkap dia ke 12.60 minit. Jadi dia akan tepat pergi ke jarum jam ni nombor 9. Murid kena faham So ini dalam bentuk angka yang cikgu bulatkan, dan dalam bentuk yang cikgu garis, murid kena tulis dalam bentuk perkataan. So 8.5 minit. Okey, seterusnya. Okey, waktu berada dekat rumah. Contohlah paparan ni kan. Paparan ni perbualan lah mungkin di antara seorang kakak dengan adik dia. Dia kata kat sini pukul 2.30. Boleh tak kita sebut pukul 2.30? Boleh, 2.30 minit. Kita boleh sebut pukul 2.30 minit. Cuma nanti awak akan tulis dalam bentuk ayat matematik 2.30 minit. Kita belum lagi masuk waktu maksudnya waktu siang, petang, malam, pagi belum. Kemudian tulis dalam bentuk perkataan 2.30 minit. Ataupun awak boleh tulis 2.30. Okey. Maksud saya dekat sini, awak boleh tulis 2.30 ataupun 2.30 minit. Ini dalam bentuk ayat matematik. Ini dalam bentuk perkataan yang awak tulis. Mudah je. Tak susah. Kat sini senang je kan. Jadi awak kena betul-betul baca jam. Kalau awak pandai baca jam, tak ada masalah. Awak akan dapat buat lah. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kita cikgu nak tunjuk dah ajar awak dan menukar masa dan waktu tu dalam bentuk perkataan. So dekat sini kalau kau tengok 12 minit ditulis pukul 12.05 minit ataupun 12 suku. Boleh. So bila orang kata suku je orang akan tahu. Suku ni bermaksud 15 minit pada permukaan jam. Okey. Ini pukul 4.40. Jadi ditulis pukul 4.40.
Okey, 7.55 pukul 7.55. Macam itulah gaya dituliskan perkataan tersebut. Jangan salah Okey, so sekarang ni ini adalah perbincangan dalam kelas. Kalau kamu tengok dekat sini, dia kata tulis dalam perkataan. So dekat sini Lim dia tulis salah. Kita baca kat sini pada jam analog ni. Okey, jam analog ni dia tulis pukul 4.05 minit. Tetapi kita tengok ke pelajar yang pertama ni dan pelajar yang kedua ni tulis betul atau salah. So Lim dia tulis pukul 4.05. Jangan sebut kita tak boleh sebut sifar. Contoh 4.1 minit, 4.2 minit, 4.3 minit, 4.4 minit, 4.5 minit. Bermaksud dekat sini kalau mungkin tengok sifar ni awak boleh sebut 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05. Tak boleh. Dia mesti ditulis pukul 4.5 minit. Macam ni. 4.5 minit. Ataupun dalam perkataan kamu kena tulis dekat sini jawapan dia 4, okey, 5 minit. Ni cikgu tulis secara ni lah sebab pembukaan dia tak ini kan. Kalau secara memanjang awak kena buat ayat tulisan yang panjang lah, jangan silap So dekat sini pula kamu kena tengok nanti di bawah ni ni perbincangan waktu. Adakah dua waktu ini sama? Kalau kamu tengok kat sini. Okey, jadi kamu kena tengok betul-betul, jangan salah So dia kata adakah waktu ni sama? Kita tengok sini di antara nombor 9 dan nombor 10, nampak tak? Ia masih lagi pukul 9. Dia masih lagi pukul 9. Sebab apa budak ni ditulis kat sini pada pembukaan jam ni salah? Kerana dia ingat jarum jam ni adalah minit dan jarum minit ni adalah jarum jam. Jadi jawapan dia salah. Jawapan yang sebetulnya ialah pukul 3.45. Dia tulis kat sini salah. Jawapan yang sebetulnya adalah pukul 9.15. Okey, 9.15 minit. Ataupun 9 suku orang sebut. 9.15 ni kita boleh tulis dia sebagai 9 suku. Okey, 9 suku. Okey, dah azan dah. Tak apa. Cikgu buat awal. Sebenarnya video ni video rakaman Okey. So dekat sini seterusnya kamu kena buat latihan. Okey, latihan seterusnya pada buku tulis nanti sebut waktu yang pertama. Sebut waktu. Gambar tak payah lukis. Awak hanya sebutkan waktu dia apa kat sini. Waktu yang ni awak baca. Waktu yang seterus pada paparan pembukaan jam. Dan yang C pun awak hanya tulis waktu saja. Tak payah salin jam ni Ingat Kemudian nombor 2 tukarkan waktu dalam angka. Senang je. Pukul 11.20. Kemudian 2B pukul 2 suku. 3A, 3B, 3C ni tulis dalam perkataan. Tolong baca betul-betul Okey, kemudian tu nanti murid ada kerja juga di Google Classroom. Okey, ni adalah paparan Google Classroom pada desktop laptop cikgu. Awak kena klik dua zamrud ni. Dia akan keluar kat sini. Pergi kepada classwork. Dia akan keluar ada paparan kat sini. Kenali minit, sebut dan tulis waktu. So awak klik kat sinilah. Tetapi cikgu ada letak latihan yang pertama, celik wang dan penyelesaian masalah. Awak klik kat sini, dia akan keluar nanti latihan. Ni cikgu schedule je dulu Okey, kemudian dah siap kat situ, pergi kepada kenali minit dan sebut waktu. Ni cikgu reschedule. So dia takkan keluar lah pada sini. Dia akan schedule besok lah. So cikgu harap kedua-dua tajuk kenali minit dan sebut waktu. Okey, celik wang dan penyelesaian ni cuba buat sebelum kita jumpa pada sesi PDPR kita pada hari Isnin minggu hadapan. Jadi siapkanlah. Cikgu tak nak paksa awak buat sekali arung ataupun sekaligus. Relax. Nanti dah siap. Berehat dulu. Lepas tu sambung buat balik. Ingat Okey. Kemudian jangan lupa. Sekali lagi. Jangan lupa. Dah buat kerja tu tak kisahlah nak buat bila pun. Tolong isikan kehadiran hari ini. Okey. 11 hari bulan Ogos. Klik je nama kat sini. Contoh cikgu ambil Ain Safia. Submit. Tekan submit. Ingat beritahu mak ayah awak. Mak, ayah, kakak ke, adik ke, atuk ke, nenek ke. Saya dah siap kerja. Jangan lupa isikan kehadiran kat Cikgu Fauzi bagi dekat link mylink.la/Cikgu Fauzi. So itu saja sesi PDPR kita. Ingat nampak tak cikgu buat? Satu, kenali waktu. Masukkan latihan tadi tu. Masukkan latihan yang ini. Okey, latihan yang ini Okey, latihan yang ini. Okey, kemudian kamu tengok yang sebut dan tulis waktu nanti masukkan latihan yang seterusnya ini. Jangan lupa
Jadi itu saja sesi kita. Dijumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.